So kita akan baca buku ini secara bersama. Cuma sebabkan ini live, kita tak adalah baca sama-sama. Maksudnya saya baca, tuan-puan membaca. Tapi kalau siapa yang ada buku ni boleh buka sama-sama untuk kita sama-sama tengok page yang sama serentak. Banyak pula perkataan sama kan. Dan kalau tuan-puan rasa macam tak ada buku ni, tuan-puan boleh je dengar dulu dan buat catatan lah sikit, supaya nanti bila dah ada bukunya, senang tuan-puan nak rujuk balik dia bagaimana kan. Jadi sedikit pengenalan tuan-puan. Sesi ini kita akan buat setiap hari sepanjang bulan Ramadan sehingga 20 Ramadan sahaja. So pagi dan juga tengah hari. Kalau sempat kita akan cover pagi je lah. Tapi kalau tak sempat, perlukan lebih sesi, mungkin akan buat pagi dan tengah hari supaya sempat kita khatamkan ataupun habiskan baca buku ni. Kenapa buku ni dipilih? Sebab untuk bulan Ramadan kali ini, saya sendirilah personal target nak cuba untuk memahami dari sudut tafsir dan tadabbur untuk surah Yusuf. Cuma buku ini dipilih sebab saya rasa buku ini digunakan bahasa yang mudah lah untuk orang awam macam saya, macam tuan-puan, supaya kita at least kita dapat masuk ke dalam bidang memahami Al-Quran itu dengan bahasa yang mudah. Tapi kalau saya sarankan untuk tuan-puan baca lebih lanjut lah. Maksudnya bukanlah kita hanya tertakluk pada karya ini sahaja. Kalau boleh, baca lagi mendalam buku-buku ataupun tafsir-tafsir dalam bidang dalam surah ini. Cuma dalam buku ini dia tak letakkan rujukan di bahagian belakang, tapi penulis ada sebut dalam prakata, dalam pendahuluan. Jadi tuan-puan boleh refer tafsir yang dirujuk juga untuk baca dengan lebih lanjut. Selain itu, ada banyak lagi tafsir-tafsir lain yang terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun ada, dalam apps pun ada, yang saya sarankan tuan-puan untuk baca juga. Selain daripada kita baca buku yang bersifat umum sebegini. Tapi untuk tujuan live macam ini, untuk kita baca bersama, kita fokus kepada buku ini sajalah. Dan sekali-sekala kalau sempat, saya akan fokuskan beberapa ayat yang bertemakan komunikasi, sebab saya nak fokuskan tema komunikasi. Dan kalau sempat juga kita akan cross-refer. Cross-refer tu maksudnya saya akan rujuk juga buku-buku lain yang menulis tentang surah Yusuf, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu atau bahasa Inggeris lah. Bahasa Arab mungkin tuan-puan lebih mahir daripada saya kan. Boleh bantulah untuk komen. Okay, insyaAllah kita akan mulakan kejap lagi. Jadi tuan-puan, siapa yang nak bersama-sama baca, boleh stay dalam live ini. Lebih kurang 1 jam sahaja. Kita mulakan dengan bahagian pendahuluan. Kalau dalam buku ini, buku Derita Surah Yusuf, Imran Zaki dia mulakan dengan prolog. Dia panggil prolog kat sini kan. Kat sini kita tengok kat isi kandungan. Sajalah buat style lain sikit kan. Biasanya pendahuluan ataupun prakata dan macam-macam lagi lah istilah yang lain yang digunakan oleh penulis. Cuma Imran Zaki mulakan dengan prolog. Baik, tuan-puan, saya bacakan dulu. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada nak saya highlight dan ulang balik ayat-ayat tertentu ke, boleh komen dekat ruangan komen. Sambil-sambil itu saya jemput tuan-puan untuk tap-tap skrin lah supaya ramai lagi yang dapat join kita pada pagi ini insyaAllah. Kita mulakan. Bismillah. Ini prolog muka surat pertama. Yusuf ialah insan yang hidup dalam buangan, terbuang daripada keluarganya sendiri, dipinggirkan dan dipisahkan daripada yang disayangi dan menyayanginya di usia kecil. Memang gelap adalah bahagian daripada kehidupan, tetapi ketika harapan dibebat, tangan diborgol, kita sendiri pun akan tertanya-tanya, adakah kelam ini akan menjadi pagi yang mengurai cahaya pagi, atau akan kekal gelap seperti dalamnya sumur yang tidak menjanjikan dasarnya. Membaca Yusuf daripada kalam Tuhan sendiri ialah membaca diri sendiri, membaca lapis-lapis perasaan yang kita sendiri tidak mengerti. Ia mengerti tidak semua kenangan lampau mampu ditertawakan. Tidak kiralah sepanjang apa pun waktu sudah melepasinya, atau jendela yang sama sudah dilihat dengan perspektif berbeza. Ketika ia sebuah luka, ia tetap dan masih sebuah luka. Membaca Yusuf ialah membaca takdir Tuhan yang sentiasa melindungi seseorang. Sudah tentu hati akan menjadi lapang, mata akan kembali menjadi tenang. Tetapi ingatan dan luka kadang-kadang suka memilih untuk menjadi buram.
mungkin terlalu lama menatap kegelapan hidup. Dalam hidup kita ini, ketika kita berkonflik dengan orang jauh, kita lebih mudah untuk berdamai. Tak apalah, kata kita. Kawan sekerja, orang yang memandu di jalanan, atau mungkin orang di media sosial. Tetapi bagaimana jika konflik itu melibatkan orang yang dekat? Ibu ayah, pasangan, kawan rapat, adik-beradik, pakcik makcik. Ia tidak mudah. Kita akan bertemu dengan mereka setiap hari. Ini bukan orang luar, ini merupakan keluarga yang mengenali kita, melihat sisi yang orang luar tidak lihat, dan orang yang kita percaya. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW, kita akan temui bagaimana Nabi berkonflik dan berdepan dengan sakit dan luka yang diberikan oleh keluarga sendiri. Misalnya Abu Lahab, orang yang terdekat dengan Nabi, jiran sebelah rumah, bahkan anak kepada Abu Lahab sebenarnya bertunangan dengan anak Nabi. Namun dialah yang paling kuat menghina, merendahkan, meremehkan, melontar kata-kata jahat dan tajam, serta membangun kumpulan-kumpulan pembenci dengan pelbagai kempen. Surah ini ialah sebuah hadiah. Hadiah untuk Nabi SAW dan hadiah untuk kita semua. Atha' berkata, surah yang melapangkan kesedihan dan kegusaran, menenangkan hati Nabi kita yang kehilangan ruang berpaut setelah sekian lama terputus dari pautan keluarga. Nama tahun itu kita kenali dengan nama Am Al-Huzn, iaitu tahun duka cita. Atmosfera dan suasananya benar-benar diingati sebagai tahun kehilangan. Hening, sunyi dan diam. Begitu sepi. Ketika tahun itu surah ini diturunkan, tahun Nabi kehilangan seorang isteri, teman paling akrab, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, serta kehilangan seorang bapa saudara, figura ayah dalam hidupnya, Abi Talib. Dua kehilangan yang benar-benar memberi bekas. Garis takdir yang sangat berat bagi Nabi walaupun di usia dewasa. Nabi kita ini hidupnya penuh dengan perpisahan. Dari kecil tidak pernah melihat ayah sendiri, duduk sebentar dengan ibu, lalu berpindah kasih kepada datuknya, kemudian akhirnya kepada bapa saudara. Bergerak-gerak selalu melalui episod detachment yang terlalu segera. Jika ditelusuri lagi, hanya seorang sahaja anak Nabi yang hidup hingga Nabi wafat. Dia adalah Fatimah. Yang lain, semuanya meninggal di hadapan Nabi, dipisahkan berkali-kali. Kata orang, sudah selalu dipisahkan mungkin sudah biasa. Tetapi menurutku, sebenarnya tidak. Kita mungkin semakin mahir menguruskan rasa, semakin pandai berahsia, semakin tahu melepaskan, tetapi perasaannya semakin dalam, semakin sakit. Hinggakan kehilangan anak bongsu Nabi, namanya Ibrahim, itu pun diriwayatkan bahawa Nabi menangis menitik-nitik. Surah ini kurniaan yang besar. Selain tahun duka cita, ialah tahun kehilangan. Tahun ini juga Nabi menuju ke jalan yang jauh, pergi ke Taif. Mudah-mudahan ditenangkan segala gelora. Tetapi bukan hanya ditolak dengan kata-kata tajam dan sinis, bahkan dilontar dengan batu. Nabi berjalan tanpa menyedari begitu jauh sudah ditempuh hingga di Qarn Manazil. Memang begitulah kadang-kadang ketika emosi terlalu berat, kita sendiri tidak sedar betapa penatnya melangkah, betapa jauhnya kita berjalan. Atas gambaran ini, moga kita memahami surah ini, harganya mahal. Selamat datang ke ruangan Yusuf, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang hanya bawa satu cerita. Sehingga kan ada ulama' menyebutkan kalimah Yusuf boleh dilihat dari sisi akar kata bahasa Arab asaf yang bermaksud sedih. Surah yang mendengarkan segala kedalaman emosi itu, surah yang penuh dengan cerita konflik, surah yang penuh dengan permainan naratif, surah yang penuh dengan pergelutan emosi,
Surah ini akan membuatkan kita menangis sembuh. Surah ini akan membuatkan kita kembali senyum lapang. Surah ini akan membuatkan kita redha bahagia. Moga surah ini menjadi jalan untuk kita hidup kembali, memulakan kembali dan membuka jendela baru. Okay, itu dia prolog daripada muka surat 1 hingga muka surat 6. Tuan-puan mungkin boleh juga komen kalau katalah cara ini tuan-puan rasa ada cara yang lebih baik. Mungkin tuan-puan rasa macam okey, terlalu laju ke ataupun terlalu perlahan ke, boleh komen dekat ruangan komen. Dan kalau ada yang nak bertanya ataupun nak jadi co-host kan, mungkin ada yang nak berkongsi pun, saya alur-alurkan juga. Supaya kita ada dua hala juga, tak semestinya sehala kan. Okey, dalam prolog ni tuan-puan, buku ini, buku derita seorang Yusuf, tadi disebutkan oleh penulis salah satu pendapat ulama yang menyebutkan kalimah Yusuf boleh dilihat dari sisi akar kata bahasa Arab asaf yang bermaksud sedih. Yang ini saya nak tambah sikit lah, ada satu komen ataupun satu nak kata kritikan lembut lah kan, oleh sahabat kita Fakhri Fazli, dari komen dekat dalam thread. Katanya ini adalah satu pendapat yang terpencil ataupun lemah dari sudut tafsir. Ini catatan saya lah untuk tuan-puan kalau nak tambahkan. So ini satu pendapat yang terpencil ataupun lemah dari sudut tafsir. Nama Yusuf bukan nama Arab. Jadi kita boleh rujuk min i'jaz al-Quran fi a'jami al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Rauf Abdul Hamid Abu Sa'dah. Ini satu tambahan je lah kalau tuan-puan nak baca lebih lanjut kitab yang saya sebutkan tadi, yang cerita secara lebih mendalam tentang nama Yusuf sebagai nama ajam, nama bukan Arab. Tapi ada juga pendapat ulama yang terpencil yang disebutkan tadi, nama Yusuf itu dari kata akar ansaf. Itu perbezaan pendapat ulama lah. Jadi kalau kita tengok prolog tadi, pengenalan yang ringkas tentang surah Yusuf, konteks yang diberikan ialah salah satu pendapat surah Yusuf ini diturunkan kepada Nabi SAW selepas fasa yang mencabar buat Nabi SAW, iaitu tahun kesedihan di mana Nabi kehilangan orang yang tersayang. Kemudian Nabi diuji pula apabila Nabi berdakwah ke Taif. Okey, kita sambung lagi. Selepas bab prolog, penulis tuliskan pula konsep penulisan buku. Sesebuah buku, biasanya kebanyakan buku akan ada bahagian ini. Penulis akan ceritakan manhaj, macam mana buku itu ditulis, ataupun kaedah buku itu ditulis, ataupun kadang-kadang penulis sendiri akan bagi tahu tip ataupun cara untuk kita baca buku itu supaya dapat manfaat yang banyak. Ada buku yang tak tulis, ada buku yang tulis tapi tak cukup bagus untuk difahami. Tapi saya rasa buku ini adalah manfaat kalau kita baca konsep penulisan buku. Kalau tuan-puan ada buku ini, boleh buka kat sini. Konsep penulisan buku ini adalah dalam muka surat 7 hingga muka surat 10. Okay, konsep penulisan buku. Buku ini ditulis dengan gabungan olahan tafsir dan tadabbur. Apakah itu tafsir dan apakah itu tadabbur? Jadi kat sini penulis bagi tahu secara ringkas untuk kita orang awam yang tak biasa dengan istilah yang berbeza ini antara tafsir dan tadabbur. So apa itu tafsir, apa itu tadabbur? Kita tengok kat sini. Kalimah tafsir dalam bahasa Arab berasal daripada kalimah fasara, iaitu menjelaskan. Ia turut membawa makna mengupas dan membuka lapisan. Disebutkan dalam bahasa Arab fasartu al-limun, iaitu aku mengupas kulit buah lemon. Daripada kata akar ini, kita memahami bahawa tafsir Al-Quran ialah penjelasan makna Al-Quran. So kita faham kat sini secara ringkasnya apa itu tafsir Al-Quran. Dalam bahasa mudah, tafsir Al-Quran ialah penjelasan makna Al-Quran. Okay. Itu maksud yang ditulis oleh penulis lah dalam buku ini. Tadabbur pula selalu diterjemahkan sebagai refleksi. Datang daripada kata dabara yang bermaksud penghujung sesuatu ataupun sesuatu yang berada di belakang. So itu
kita masuk pada tadabbur pula. Misalnya tadabbarur rijal al-kalam. Lelaki itu merenungi perkataan itu sehingga ke penghujungnya. Dalam kata lain, tadabbur ialah proses setelah kita memahami makna penjelasan Al-Quran, kita melihat dengan lebih dalam lagi. Antaranya, melihat diri sendiri dalam ayat tersebut. So, ini kita tengok bahasa mudah penulis bagi tahu tentang tadabbur, iaitu tadabbur ialah proses setelah kita memahami makna penjelasan Al-Quran. Kita melihat dengan lebih dalam lagi, antaranya melihat diri sendiri dalam ayat tersebut. Jadi kalau tafsir tadi ialah penjelasan makna Al-Quran, tadabbur pula antara kefahamannya ialah kita refleksi dan kita cuba kaitkan dengan diri kita. Maksudnya kita tengok apa konteks ataupun macam mana kita nak kaitkan ayat tersebut dengan diri kita. Jadi kita cuba mencari makna di sebalik ayat tersebut yang berkait dengan diri kita. Tafsir menjelaskan apa yang berlaku dalam surah ini. Tadabbur menjelaskan bagaimana ayat ini mempamerkan apa yang terjadi pada diri kita. Tadabbur juga digapai daripada seni bertanya soalan. Mengapa Allah sebutkan begini? Mengapa agaknya kalimah ini yang dipilih berbanding banyak kalimah lain? Kenapa susun aturnya begini? Itu contoh-contoh soalan lah yang penulis sebutkan. Buku ini derita seorang Yusuf ditulis setelah Allah rezekikan saya mengajarkan tafsir tadabbur surah ini sebanyak 4 kali khatam. Setiap daripada kelas itu ada yang memakan 20 siri kelas, ada yang berbelas-belas, dan saya mengambil banyak manfaat daripada tafsir Mafatih Al-Ghaib, tulisan Fakhruddin Ar-Razi, At-Tahril wa Tanwir, karya Imam Ibn Ashur, dan Ruh Al-Ma'ani oleh Al-Alusi, Al-Muharrar Al-Wajiz oleh Ibnu Atiyah, Irsyad Al-Aqal Al-Salim oleh Abu Sa'ud, serta ulama Nusantara kita, Tafsir Al-Azhar Hamka. So, itu antara buku-buku rujukan yang penulis sebutkan secara ringkas secara lalu lah. Ada buku-buku khusus yang turut dirujuk, antaranya The Prophet Joseph in the Quran, Bible and History oleh Louis Fatuhi, seorang pengkaji tafsir moden. Juga kitab-kitab khusus kisah dalam Al-Quran daripada pelbagai ulama. Penulis turut meneroka perbincangan dan mengamati siri-siri kuliah secara audio dan video daripada ilmuwan moden, antaranya Syekh Al-Nabulsi, Syekh Dr. Suhaib Sa'id, Syekh Dr. Akram Al-Nadwi, dan Ustaz Nu'man Ali Khan. Terjemahan yang digunakan dalam buku ini adalah daripada terjemahan Syekh Abdullah Bismih. Konsep penulisan diusahakan untuk menjadi bacaan yang mudah dibaca, namun turut memastikan ada lapis-lapis dalam yang tetap dihargai. Sebagai tempat, saya turut membahaskan akar perkataan supaya kandungan ayat lebih mendap dalam kefahaman. Bagi susun atur pula, saya meletakkan ayat Al-Quran terlebih dahulu, kemudian menuliskan syarahannya. Ada yang ringkas, ada yang sedikit panjang kerana memerlukan banyak sisi pandangan. Saya juga tidak meletakkan set perbezaan pendapat yang banyak untuk mengekalkan buku ini sebagai buku umum yang mudah diakses. Namun saya terbuka kepada perbincangan soal tarjih pandangan yang saya pilih setelah beberapa tahun mengambil masa untuk akhirnya buku ini ditulis. Moga buku ini boleh dibaca sehingga tamat perlahan-lahan, satu demi satu. Moga Allah selalu mengurniakan saya hidayah untuk selalu memahami Al-Quran dengan lebih mendalam dan membuka pintu-pintu kebaikan. Apapun, ini hanyalah titisan daripada pelajaran berharga yang boleh kita terokai daripada lautan luas yang dalam. Selamat membaca. Bismillah. Okey. So, itu kita dah baca bahagian konsep penulisan buku. Maksudnya penulis beritahulah macam mana buku ini ditulis, dan daripada bab ini kita dapat tengok manfaat cara yang terbaiklah untuk kita baca buku ini. Kemudian kita akan masuk dalam bab 1. Mungkin kita akan habiskan bab 1 saja untuk pagi ini. Bab 1 melibatkan ayat 1, 2, 3,
sampai ayat 3. Okay kot, sempat insyaAllah. Okay, siapa-siapa yang rasa macam tak sempat nak join sampai habis, mungkin dah sampai office ke kan, tapi hari ni cuti siapa yang mungkin driving tu, bolehlah dengar rakaman nanti, tak ada masalah. Baik, kita masuk bab 1. Bab 1 dalam muka surat 11. Ni dia bab 1. Tajuk dia Muqaddimah Surah Yusuf, bab 1 muka surat 11. Kita mulakan dulu dengan ayat 1 Surah Yusuf. Tuan-tuan boleh juga baca sama-sama, boleh buka Al-Quran masing-masing. Ayat 1, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Terjemahan dia, Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Okay, itu ayat 1 surah Yusuf. Surah yang ke-12. Surah ini bermula dengan huruf muqatta'ah, baris huruf yang terpotong. Kita temukan huruf muqatta'ah dalam banyak bentuk di pelbagai surah. Daripada permulaan mushaf Al-Quran sendiri, kita temui Alif Lam Mim pada permukaan surah Al-Baqarah. Di serata Al-Quran, kita temuinya di 29 surah dengan pelbagai bentuk. Ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 dan 5 huruf. Contohnya penulis bagi Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Sad, Nun, Qaf, Sad, Yasin, Taha dan lain-lain. So ini pengenalan sedikit untuk kita tengok surah surah Yusuf ni dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Alif Lam Ra kan, Alif Lam Ra. So penulis bagi tahu contoh ni ada banyak dalam surah-surah lain juga, antaranya kita baca dalam surah Al-Baqarah pun ada Alif Lam Mim. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksud bagi huruf muqatta'ah yang terpotong-potong tu? Apa yang ada di balik huruf-huruf ini? Jawapannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itulah jawapannya yang paling konkret. Agak menarik je, kita membuka surah ini, mahu belajar sesuatu, tetapi kita harus bermula dengan pengakuan ketidaktahuan sebuah potongan huruf yang kita tidak fahami. Belajarlah untuk membuka dan merentas mana-mana kitab tafsir. Jawapannya yang menjadi pasak ulama' kepada huruf ini ialah hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kita dididik untuk memasuki lembah kalam Tuhan dengan ketundukan dan kerendahan hati. Masuk sebagai orang yang sudi untuk belajar, mendengar, meluah, ditegur dan dibaiki, disembuhkan dan ditenangkan. Masuk sebagai seseorang yang jujur dengan penuh kekosongan. Masuk sebagai seorang yang tidak pandai, bukan masuk untuk berdebat dan melawan. Kita tidak tahu, tidak pandai dan penuh dengan keterbatasan. Untuk memahami sepatah kata pun, kita memerlukan huruf-huruf yang bercantum dengan ikatan yang mengikuti disiplin dan konsep bahasa. Apabila ia menjadi huruf-huruf yang dicantumkan tetapi terpotong, kita jadi tidak tahu betapa rapuhnya kita, betapa lemah dan rendahnya kita. Surah ini bermula dengan pengajaran dan pelajaran untuk menjadi hamba Tuhan, tahu tempat pulangnya hanya kepada Allah. Mengetahui kelemahan diri sendiri, inilah jalan awal. Akui ketidaktahuan. Jangan lawan. Jangan memaksa. Jangan mengeraskan kata-katamu terhadap Tuhan. Terima dahulu diri kita kosong. Dan kita memerlukan Tuhan. Okey, kebiasaannya selepas huruf muqatta'ah akan diikuti dengan ayat berkaitan penjelasan tentang Al-Quran. Untuk mengajarkan di sinilah tempat kita mula memahami. Dalam ayat ini Allah SWT mengajarkan kitab ini adalah kitab yang mubin, yang jelas dan menjelaskan. Okay, kat sini saya hurai sikit lah kot. Penulis sebutkan, ini hikmah kan. Ulama banyak sebutkan, biasanya selepas huruf muqatta'ah akan disebutkan
kelebihan ataupun penjelasan tentang Al-Quran. Contohnya kalau kita baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab la raiba fih. Alif Lam Mim, selepas Alif Lam Mim tu disebutkan pula Dzalikal Kitab la raiba fih, disebutkan tentang Al-Quran, iaitu Al-Quran itu tiada keraguan terhadapnya. Sama lah juga dalam surah Yusuf ini dimulakan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Selepas Alif Lam Ra tu, selepas huruf yang terpotong-potong tadi tu, disebutkan pula tentang Al-Quran. Dan dalam surah Yusuf ini disebutkan tentang kalimah mubin, iaitu Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Bahasa mudahnya macam itulah, bahasa ringkas. Jadi kalimah mubin ini bermaksud kejelasan keadaan di mana kita tahu apakah hitam putihnya dan ruang kelabu. Kita mula menjadi seseorang yang ada tujuan dan makna. Kita mula mengerti di balik rasa kosong dan keliru yang memegang pandangan kita di zaman ini. Kita tidak tahu, lalu Al-Quran mengajarkan kita. Kita terbatas, lalu Al-Quran membuka jalan untuk kita. Kita sesat dan buntu, Al-Quran datang menunjukkan jejak langkah. Begitulah surah Yusuf membuka pintu buat orang-orang yang mencarinya. Memang begitulah lumrahnya orang yang berkonflik dan melalui detik berat dalam hidup. Kita menjadi sedikit bodoh dan benar-benar memerlukan petunjuk. Surah ini memang penuh dengan cerita-cerita konflik yang mencecah emosi yang pelbagai. So itu cerita tentang ayat 1. Masuk kepada ayat 2. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksudnya, terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Okay, kita masuk kepada ayat kedua. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, supaya kamu boleh berfikir. Ayat ini boleh difahami dalam beberapa lapis. Pertamanya, seperti disuntuk oleh Ibnu Ashur, Al-Quran diturunkan di tanah Arab yang daripada sudut sejarahnya menjadi wilayah asing dan jauh daripada peradaban dan tamadun yang megah. Sisi lainnya, wilayah yang terjaga daripada unsur-unsur yang kompleks dan menjadi ruang untuk dibersihkan fikirannya. Jadi, disebutkan kata Ibnu Ashur, dinukilkan kata Ibnu Ashur, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi antara hikmahnya, bila diturunkan dalam bahasa Arab konteksnya pada itu ialah tamadun yang jauh ataupun wilayah yang jauh daripada tamadun lain. Kita tahu waktu tu yang besar dari sudut sirahnya, kuasa besarnya adalah Parsi dan Rom. Jadi Al-Quran diturunkan di tanah Arab, tidak tercampur ataupun tidak terpengaruh dengan unsur-unsur daripada tamadun-tamadun ini. Okay, disebutkan sebagai Quran yang bermaksud kitab yang dibaca, berkongsi akar kata dengan qara'a yang bermaksud baca. Kata Ibnu Ashur disusun atas satu gaya bahasa yang disediakan untuk dibaca, bukan seperti gaya bahasa surat menyurat, khutbah atau syair. Bahkan ia adalah gaya sebuah kitab yang bermanfaat dengan manfaat yang berterusan yang dibaca oleh manusia. Kitab yang dibaca ini disifatkan dengan bahasa Arab supaya mereka dapat akses dalam berfikir dan memahami. Kitab ini bukan diturunkan dalam bahasa yang asing daripada telinga pertama yang mendengarnya. So kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, tak silap saya, pun disebutkan bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diutuskan dalam bahasa kaumnya sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW diutuskan dalam kaumnya, iaitu bermula di tanah Arab lah. Itu antara satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ia turun ke Mekah, lalu turun dalam bahasa orang Mekah faham. Kata ta'qilun berakal daripada perkataan aqal yang bermaksud berfikir.
dan kemampuan untuk mengikat makna. Orang Arab memanggil tali yang diikat pada kepala mereka lalu digunakan untuk mengikat unta yang ditunggangi sebagai iqal. Aqal mengikat diri kita dengan ilmu yang benar, menahan dan mengawal emosi untuk tetap dalam keteraturan walaupun sedang bergelora. Ayat ini juga boleh difahami dalam lapis yang kedua seperti disentuh oleh Al-Alusi. Allah memilih bahasa Arab sebagai bekas untuk membawa wahyu sebab ia paling mampu menanggung makna. Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa ini sebagai bahasa yang boleh menggendong makna yang lengkap di atas apa yang berlaku. Al-Alusi menyebutkan tidak samar bagi orang yang mahir tentang kelebihan bahasa bahawa pada bahasa Arab terdapat kelembutan makna dan kehalusan rahsia yang tidak mampu ditunaikan oleh mana-mana bahasa lain. Menarik juga jika kita lihat daripada perspektif makna perkataan itu sendiri. Hasan Jabal dan Kamus Arabnya Mu'jam Ishtiqaqi, kalimah Arab bermaksud asasnya ialah sesuatu yang bersifat deras, banyak dan lincah. Disebutkan Bi'ru Aribah sebagai perigi yang mempunyai air yang sangat banyak. Al-Arabah pula sebagai sungai yang deras alirannya. Bahasa ini boleh menanggung makna yang sangat dalam pada sebaris kalimah. Ia juga selalu membawa perbahasan yang bersifat imajinatif untuk menggambarkan konsep perkataan. Al-Quran membuatkan kita berfikir dengan sangat dalam dan bermakna, membawakan nasihat, cerita, realiti, kritikan, hukum hakam, tata cara hidup dengan penuh kasih sayang dan membekas, menjadikan kita lebih reflektif dan memahami lapis-lapis takdir yang berlaku dalam kehidupan. Kita masuk pada ayat ketiga, surah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Terjemahannya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah kisah dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya. Kisah yang akan membekas dalam diri kita diceritakan dengan sebaik-baik jalan dan sebutan. Ayat ini menawarkan orientasi dalam cara pandang terhadap cerita dalam Al-Quran. Di usia kecil sekitar 10 tahun, saya pernah bertanya sebuah soalan. Mengapa harus ada surah Al-Masad yang bercerita tentang watak Abu Lahab, sedangkan kita sudah ada sirah yang memperjelaskan segalanya dengan panjang berjela? Soalan ini seterusnya selalu membangunkan entah pelbagai lagi soalan saya cuba untuk proses dan make sense dengan bacaan Al-Quran harian di rumah dan sekolah. Saya tidak sedar soalan itu berkaitan dengan bagaimana cara pandang kita terhadap kisah dalam Al-Quran. Soalan itu berlanjutan kepada kenapa tidak dikumpulkan semua cerita jadi surah-surah tertentu. Misalnya, mengapa kisah Nabi Musa AS bertebaran di banyak surah? Soalan ini akhirnya terjawab satu persatu ketika saya masuk sendiri dalam perbincangan tafsir dan ulum Al-Quran. Asasnya begini, kita perlu memahami bahawa Al-Quran ialah kitab hidayah, bukan kitab sejarah. Ia menunjukkan kita jalan, membimbing, meluruskan, mencerahkan fikiran dan hati, juga menyembuhkan. Maknanya cerita-cerita sejarah dalam Al-Quran yang ada merupakan pilihan Allah SWT kepada begitu banyaknya cerita yang ada di dunia dalam pelbagai zaman untuk mendidik kita, untuk kita akhirnya mengerti diri sendiri dan realiti kehidupan. Babak itu dipilih oleh Tuhan sendiri kerana unsur pelajarannya akan menyelamatkan diri kita.
Jadi penulis timbulkan persoalan. Antaranya yang beliau terfikir ketika umur 10 tahun. Kenapa ada disebutkan cerita tentang Abu Jahal dalam Quran? Dan dalam surah Al-Masad diceritakan tentang Abu Jahal. Kenapa nak kena ada surah yang cerita tentang Abu Jahal? Sedangkan kita tahu dalam sirah banyak cerita-cerita yang diriwayatkan tentang Abu Jahal ni. Jadi bila ada timbul persoalan tu, dia berkaitlah dengan kisah-kisah dalam Quran. Kenapa nak kena ada kisah-kisah dalam Quran? Kenapa kisah-kisah dalam Quran ini bertebaran? Maksudnya tidak ada dalam satu surah sahaja, kecuali surah Yusuf lah kan, kita tahu. So persoalan ini yang menimbulkan cara untuk kita refleksi tentang Al-Quran, untuk kita tadabbur, untuk kita berfikir yang lebih mendalam. Jadi penulis menjawablah, antara jawapannya ialah disebabkan kisah-kisah Al-Quran ini kita kata apa? Handpick lah, macam Allah SWT sendiri yang pilih. Allah sebagai Tuhan kita sendiri yang pilih untuk diletakkan dalam Quran apakah kisah yang paling relevan, apakah kisah yang paling sesuai untuk kita jadikan pengajaran dalam hidup. Sebab itulah kita kena faham dulu bahawa Al-Quran ini bukanlah kitab sejarah. Kalau Al-Quran ini kitab sejarah, saya percaya mungkin akan tebal lagi lah kan. Mungkin dalam berjilid-jilid. Tapi disebabkan Quran ini adalah kitab hidayah, kitab yang menjadi panduan dan pengajaran kepada kita. Sebab itulah surah ataupun kisah yang dipilih, kisah yang disampaikan kepada kita adalah kisah yang paling sesuai untuk menjadi pengajaran buat kita. Okey. Sekejap. Ada komen tadi, betul surah Ibrahim. Okey. Terima kasih. Misalnya cerita, kita sambung. Misalnya cerita Abu Lahab. Ia bukan hanya soal watak, kerana wataknya telah mati membawa sikap yang disebutkan. Tetapi yang masih ada ialah diri kita yang mungkin hidup dengan cara pandang dan sikap yang sama seperti Abu Lahab. Misalnya corak fikir dan perasaan bahawa konsep ketuhanan dan keagamaan tidak ada apa-apa makna kerana hidup sudah dipenuhi dengan ekonomi yang baik dan keluarga yang ramai. Begitu juga antara hikmah mengapa kisah Yusuf AS disusun menjadi satu surah, kerana cerita yang penuh itu ada hikmah yang besar dalam kita memahami realiti hidup. Kisah Musa AS, Allah jadikan babak-babaknya untuk belajar. Maknanya babaknya lebih utama berbanding kronologinya. Sudah tentu kronologinya tetap boleh dijelajah. Tetapi keutamaan itu disediakan Tuhan kepada kita. Yang satu cerita penuh, yang satu lagi pilihan-pilihan babak. Allah lebih mengetahui dan paling mengerti tentang kita. Lalu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk menjadikan hidup kita berada dalam garisan yang benar. Ayat ini memberitahu kepada kita, kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Kan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kita fokus sebentar pada penggunaan kata naqussu yang bermaksud kami menceritakan, kami mengkisahkan. Kata kerja ini berasal dari kata qassa yang bermaksud jejak langkah demi langkah. Kata Ibn Ashur disebutkan ungkapan qassa al-athar apabila seseorang menjejaki bekas tapak kaki untuk mengetahui ke mana berakhirnya perjalanan pemilik tapak kaki itu. Hal ini kerana menceritakan kisah-kisah orang yang terdahulu menyerupai perbuatan menjejaki langkah mereka. Begitu juga kita memanggil sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai sirah yang pada asalnya bermaksud gaya berjalan. Jadi qassa yang disebutkan di sini menurut pendapat Ibnu Ashur bermaksud jejak langkah demi langkah. Maksudnya kalau kita kan Melayu kita sebut kisah-kisah kan. So perkataan kisah tu berkait juga dengan perkataan qassa ataupun kisah lah kan. Qassa, naqussu. So kisah tu qassa tu perkataan qassa tu maksudnya jejak langkah demi langkah.
Kenapa jejak langkah demi langkah? Sebab kita bila kita menjejaki bekas tapak kaki, bila kita berjalan kita nampak ada tapak kaki kan. So kita nak tahu ke mana berakhirnya perjalanan pemilik tapak kaki itu. So bila kita mengetahui tentang kisah-kisah, kita baca tentang kisah-kisah tokoh tertentu atau kisah-kisah tentang golongan tertentu, kita nak menjejaki langkah-langkah mereka ini ke perakhiran tu. Kenapa kita nak kena tahu? Sebab kalau contoh kan, kalau orang yang baik, kita nak ikutlah langkah dia. Macam mana dia berakhir masuk ke dalam syurga. So ini langkah-langkah ni yang kita boleh ikut. Dan kalau orang yang dimurkai Allah, kita nak tengok jejak langkah-langkah ni mereka ini supaya kita tahu, okey, inilah perkara-perkara yang kita jangan buat. Yang menjadi peringatan kepada kita supaya kita berhati-hati jangan sampai kita terikut jejak langkah mereka yang dimurkai Allah SWT. Sebab itulah itu kita sebutkan sebagai qassa ataupun kisah. Sebagian orang yang tidak mengerti mengatakan ia cuma kisah orang terdahulu sahaja. Ia cuma catatan sejarah. Allah merekodkan kata-kata penuh dengan salah faham ini dalam Al-Quran. So ada orang yang kata kisah ni sekadar cerita orang dulu-dulu je dalam Quran ni kan. Lepas tu ada pula yang kata kisah-kisah dalam Al-Quran ni sekadar catatan sejarah saja. Jadi dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 13 hingga 14. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Terjemahannya, apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala. Sebenarnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan. Kisah dalam Quran bukan catatan cerita yang dry seperti catatan sejarah yang memberikan fokus kepada nombor, tokoh-tokoh besar, idea dan pemikiran. Tapi bukan cerita orang-orang kecil. Al-Quran bagaimana? Perasaan rasa kosong seorang ibu yang tidak diketahui namanya pun dirakamkan. Perasaan mahu dilupakan, rasa takut untuk berdepan, rasa sedih yang dipendam, semua ini juga menjadi tumpuan. Ia merupakan qasas, iaitu jejak langkah yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk kita memahami realiti kehidupan. Setiap daripada cerita yang dirakamkan dalam Al-Quran meraihkan jiwa manusia sendiri. Setiap babak, setiap dialog, karakter dan watak, semuanya mempunyai elemen yang membantu manusia kepada hidayah. Okay, so itu tentang qassa. Kemudian cerita tentang ahsanul qasas ataupun ahsanul qasas, iaitu sebaik-baik kisah. Ulama tafsir seperti Imam Qurtubi dan Ibnu Ashur menyebutkan yang dimaksudkan di sini ialah semua kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang terbaik. Bukan hanya cerita surah Yusuf sahaja, tetapi segala yang diwahyukan dalam Al-Quran ini merupakan kisah yang terindah dan terbaik, merangkumi susunan bahasanya, keajaiban gaya bahasanya, serta apa yang dikandunginya daripada pelbagai ibrah dan hikmah. Dalam ayat yang lain, Allah memberitahu kepada kita, cerita dalam Al-Quran ini semuanya benar dan ada tujuan. Okay, so pendapat yang disebutkan kat sini ialah pendapat Imam Qurtubi dan pendapat Ibnu Ashur bahawa ahsanul qasas tidak hanya terhad kepada surah Yusuf sahaja, tetapi semua kisah-kisah yang diceritakan dalam Quran adalah kisah yang terbaik ataupun sebaik-baik kisah untuk kita. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 62, Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Okay, sesungguhnya ini ialah kisah-kisah yang benar. Disebutkan ini dalam surah Ali Imran. Jadi qasasul haq yang bermaksud jejak langkah dan kisah-kisah yang benar dan ada tujuan yang besar. Ada cerita yang datang kepada kita hanya benar tetapi tiada intipati. Kisah Al-Quran bukan hanya terbaik daripada sudut pemilihan cerita, cara susunan, ia juga ada tujuan untuk kita.
So kisah Quran ni tak samalah macam mana kisah-kisah yang diceritakan kepada kita yang lain. Contohnya, macam mana dia sebut, ada cerita yang benar, tetapi cerita tu hanya benar, dia tak ada manfaat kepada kita. Berbeza dengan kisah dalam Quran ini, kisah ini mestilah kisah yang benar dan dia ada tujuan. Maksudnya kisah itu mestilah berbekas kepada diri kita. Dia mestilah jadi pengajaran kepada kita. So itulah bezanya kisah dalam Al-Quran. Disebutkan Al-Qasasul Haq. Namun Al-Alusi ada juga menawarkan kepada kita hikmah mengapa ayat sebaik-baik kisah ini berada dalam surah Yusuf, sekalipun yang dimaksudkan ialah segala kisah dalam Al-Quran. Kerana ia menghimpunkan unsur-unsur perlawanan dan konflik yang kita semua lalui. Orang yang hasad dan membenci berdepan dengan orang yang dihasad dan dibenci. Orang yang mencintai dan dicintai, penjara dan kebebasan, kemarau dan kemakmuran, dosa dan kemaafan, perpisahan dan pertemuan kembali, luka dan sembuh, sakit dan sihat, juga kehinaan dan kemuliaan. Jadi antara pandangan Al-Alusi ialah kenapa Ahsanul Qasas disebutkan dalam surah Yusuf secara spesifik. Sebabkan surah Yusuf ni dia ada unsur-unsur perlawanan. Maksudnya dia ada macam yin and yang lah kita kata. Maksudnya dia ada black and white. Ada sakit, ada sembuh. Ada luka, ada sembuh. Ada sakit, ada sihat. So dia ada unsur pertentangan tu. Dan menjadikan ia satu kisah yang sangat hebat lah. Ayat ini diakhiri dengan, sebelum cerita ini, kamu dalam keadaan yang ghaflah. Al-ghaflah ialah ketiadaan ilmu kerana tidak tertumpunya perhatian minda kepada perkara yang sepatutnya diketahui. Dalam kata lain, distracted dan mindlessness. Kalimah ini digunakan untuk menggambarkan tanah yang tidak dipetakan. Tidak tahu di hadapan ada apa. Sebelum cerita ini disampaikan, kita seperti itu. Kabur dan tidak pasti. Bila berdepan konflik, kita tidak tahu bagaimana mahu berdepan. Tiada cerita yang menunjukkan jalan. Lalu surah ini membuka pintu itu buat kita. Ayat ini juga difahami sebagai khabar ghaib yang Allah hadiahkan buat Nabi SAW dan kita semua. Tiada yang mengetahui cerita silam melainkan orang yang melaluinya dan Tuhan yang memerhati. Lalu Allah membuka cerita yang ghaib, tersembunyi dan tiada akses kepada kita untuk kita mendapat hikmahnya. Nabi SAW bersabda, perumpamaan apa yang Allah utuskan aku dengannya berupa hidayah dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang turun ke bumi. Maka di antaranya terdapat tanah yang bersih, ia menerima air lalu menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Sebahagiannya lagi ialah tanah yang keras, ia menakung air. Maka Allah memberi manfaat dengannya kepada manusia. Mereka minum daripadanya, memberi minum haiwan dan bercucuk tanam. Dan sebahagian lagi ialah tanah yang rata dan licin, tidak menakung air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mendapat manfaat daripada apa yang Allah mengutuskan aku dengannya, lalu dia belajar dan mengajar. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya untuk itu dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutuskan dengannya. Jadi penulis menutup bab pertama tadi dengan hadis Nabi SAW tentang perumpamaan tadi. Jadi selesai kita baca bab 1 dalam buku Derita Seorang Yusuf. Kita akan sambung lagi bab seterusnya, bab 2, iaitu mimpi Yusuf, bermula daripada ayat 4. Ayat 4 ni barulah kita masuk kisah tentang Nabi Yusuf AS dan Nabi Yaqub AS. Sebelum ini, kita macam introduction lah kepada surah Yusuf. Jadi tuan-tuan yang baru join, sedikit pengenalan untuk tuan-tuan semua. Kita membaca buku ini bertajuk Derita Seorang Yusuf yang ditulis oleh Imran Zaki. Ini adalah siri yang pertama. Kita akan adakan lagi siri-siri ini setiap hari sampailah 20 Ramadan, ataupun kalau lebih awal habis, akan lebih awal lah. Setiap pagi jam 7 pagi secara live di TikTok ini.
Siapa yang tak dapat join, insyaAllah boleh tengok balik rakaman dalam YT. Dan tuan-puan, siapa yang tak ada buku ni boleh carilah. Siapa yang tak nak beli pun tak ada masalah pun, just boleh dengar sama-sama dengan saya. Cuma tak dapat nak tengok lah kan, boleh dengar sahaja. Kalau ada tuan-puan yang tengah driving atau yang tengah jogging ke kan, nak sambil-sambil dengar, baca buku cuma pakai suara saya, boleh tuan-puan join lagi insyaAllah esok hari pukul 7 pagi. Kalau sempat, sekali-sekali saya akan buat juga pada jam 12.30 hari, sebab nak tengok sempat tak kita cover semua buku ini dalam 20 Ramadan. Kalau sempat, insyaAllah mungkin 7 pagi sahajalah. Okay, itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang join sesi live dan juga yang dengar rakaman. Semoga ada manfaat yang kita boleh dapat daripada pembacaan buku Derita Seorang Yusuf, yang specifically cerita refleksi penuh surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam Al-Quran. Moga-moga dalam bulan Ramadan ini kita dapat sesuatu lah daripada pembacaan kita. Bukan hanya kita nak membaca dan mendapat pahala membaca sahaja, tapi kita percaya bila kita baca dan kita cuba memahami ayat-ayat Al-Quran, pahalanya jauh lebih besar lah insyaAllah. Okay, tuan-puan, setakat itu sahaja. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua yang join. Kalau tuan-puan belum follow lagi, boleh follow, tekan kat profile supaya nanti bila saya buat sesi live lagi, tuan-puan boleh dapat notification lah, tak adalah tertinggal. Okay, bye.